Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, ya Allah membangkitkan kita daripada tidur yang lena dan sempat kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dan memilih kita untuk berada dalam majlis yang mulia ini. Itu menandakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memilihkan kita untuk berada di tempat yang mulia ini, insyaallah. Dan setelah subuh saya pada pagi ini izinkan saya untuk menceritakan tentang bagaimana persiapan kita di bulan Ramadan. Dimandangkan kita ada 6 hari lagi, insyaallah. Hari Sabtu akan datang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di imam kita baca surah Al-Baqarah tentang ibadat puasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membaligna Ramadan wa anta radin anna. Ya Allah, kau sampaikanlah bulan Ramadan ini dalam keadaan kamu, dalam keadaan kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menemukan kita dalam Ramadan dalam keadaan kita sehat walafiat, bersedia untuk menggalas tanggungjawab ataupun amanah ataupun amalan-amalan yang ada dalam Ramadan itu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dalam Ramadan nanti kita tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang lain dan kita ada selesa untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana kita mengetahui bahawa Ramadan ini akan datang setiap tahun. Sama ada orang tu terima ataupun tidak terima, sama ada dia bersedia atau tak bersedia, Ramadan akan datang. Kan? Sama ada dia bersedia tidak bersedia, kematian akan datang. Kematian akan datang walaupun dalam keadaan dia bersedia ataupun tidak bersedia. Jadi dalam bagaimana setiap satu amalan itu, kita contoh kata kita nak pergi buat umrah, kita nak pergi buat haji, kita nak buat serta amalan-amalan lain, nak zakat, semuanya ada persiapan. Persiapan inilah persiapan inilah yang menentukan bagaimana perjalanan itu. Tentu kudu kahwin, mungkin sebulan 2 bulan sudah ada persiapan awal. Bagaimana bulan Ramadan ini? Kebanyakan masyarakat orang-orang Islam misunderstanding, apa panggil, silap faham tentang misunderstood tentang Ramadan ini sendiri. Kan setengah bahagiannya menganggap Ramadan ini adalah pesta makanan yang perlu disediakan ialah baju baru, pakaian baru, makanan yang lazat-lazat dan waktu yang rehat-rehat. Jadi kesilapan itu besar. Sedangkan apa yang dikehendaki oleh Islam lain. Apa yang jadi puasa dan jadi macam puasa adat, tradisional puasa, yang kita kata pergi tarawih, solat tarawih ataupun solat isyak, balik singgah kedai kopi, makan colik, makan mi celup, lepas tu dia sampai pukul 10 balik sahur awal, lepas tu puasa, lepas tu hari raya beli lemak, makan ketupat, kalau Kelantan lagi banyak. Semua makanan terus akan terkeluar. Bila pahala kelebihan Ramadan pun keluar, kuih-kuih pun akan terkeluar di pasaran. Kan? Kat situlah nak rasa, akhirnya tidak sampai bulan Ramadan sebenarnya. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tujuannya adalah, tujuan saya nak buat ini untuk nak sama-sama kita merangsang motivasi kita tentang bagaimana Ramadan sebenarnya. Kan? Sebenarnya Ramadan ini datang sebagai rahmat kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala.
kita tahu bahwasanya dalam ada sebuah contoh, seorang ulama saya terbaca, dia memberitahu bahwasanya contohlah kalau saya buat contoh, kalau seorang itu umur 70 tahun kan, contohnya saya umur 70 tahun, jadi 15 tahun saya akan tolak daripada sebelum balik, jadi umur saya akan jadi 55 tahun. 55 tahun tu, 55 tahun tu yang bersih dah tolak akhir balik dan waktu akhir balik. Dan 55 tahun tu kalau dikira dalam tahun mungkin akan dapat lebih kurang dalam 20,000 tahun, 20,000 hari. Dalam 20,000 hari ni kita hidup 55, 70 tolak 55 ni, jadi 55 tahun ni menjadikan 20,000 hari. Dalam 20,000 hari ni kalau kita kira dalam satu hari 4 malaikat akan datang menjenguk kita, 2 pagi, 2 petang, kan, malaikat baik, malaikat yang kena jahat dan terbaik, akan jadi 88,000 malaikat yang akan berinteraksi mengambil amal kita. Dan dalam 20,000 tahun itu, kalaulah kita kirakan sebagai catatan amalan pagi, subuh, catatan amalan waktu asar, 2 hari, 2 catatan satu hari akan dapat 40,000 catatan. Jadi 40,000 catatan itulah yang kita akan baca dengan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat kita akan baca. Pada hari itu kita buat ni, saya buat ni. Kita akan baca amalan yang kita buat sendiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di catatan-catatan itulah yang banyak, tapi Tuhan bersedia untuk mengampunkan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Diadakan Ramadan ini untuk memberi kerahmatan kepada kita supaya kita dapat kembali kepada fitrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat bahawa dalam setahun ini kita ada 365 hari dan ditolak dengan 30 hari Ramadan saja. 30 hari tolak Ramadan tu kan, 11 bulan lagi tu bulan yang berbeza dengan bulan Ramadan. Tapi Ramadan inilah berbeza sangat dengan bulan-bulan Ramadan, dan banyak hadis mengatakan sesiapa yang tidak mendapat keampunan di bulan Ramadan, maka di bulan-bulan lain dia terus cukup jauh, cukup susah. Dan kalaulah tidak dapat di bulan Ramadan itu dia tidak ada suntikan, maka suntikan modal di mana lagi dia akan dapat dengan kemewahan, dengan apa panggil keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat bulan Ramadan ni bulan yang kita kata yang perlu pada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakannya, contohnya kita kata seseorang tu dia makan ubat, dalam masa yang sama racun pun dia makan juga, kan? Ubat pun dia makan, racun pun dia makan juga. Maknanya ibadat pun dia buat, maksiat pun dia buat. Jadi sepatutnya bila makan ubat, racun tak payah makan lah, baru lalu sembuh. Tapi kalau dah dua-dua tu sama banyak, maka bagaimana seseorang itu akan mendapat kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita dalam untuk menyambut bulan Ramadan ini, kita sekarang ni berada di bulan Syaban lagi, kan? Masih ada lagi Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ini waktu-waktu yang sangat-sangat penting bagi kita untuk kita bersiap. Kita pun tak tahu sama ada kita masih lagi diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambut Ramadan, dan kita tak pasti sebab kematian ini berlaku tanpa kita tahu, dan tanpa kita sedari. Orang-orang yang sebelum pada kita yang duduk ujung sini, duduk ujung sana, tiba-tiba tahun ini dah tak ada dengan kita, dan kita pun sering melihat duka cita dimaklumkan, seseorang itu meninggal dan seseorang cita dimaklumkan. Maka itu orang lain, dan satu masa akan datang giliran duka cita dimaklumkan seorang itu, termasuklah kita yang kita dah tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Jadi ahli kubur yang putus amalannya terindu sangat untuk berjumpa dengan Ramadan, untuk mendapatkan Ramadan walaupun satu hari, kan? Sebab kelebihannya Ramadan ini bukan kata orang kita setiap minit itu sangat penting. Sepatutnya minit-minit siap minit-minit yang masuk selepas maghrib nanti adalah diisi dengan perkara kebaikan,
dipiti dengan sebaik-baiknya. Jadi kita nak dalam terasa macam tu. Dan sebab itu kalau seseorang itu dia nak main apa, dia kena warm up dulu kan. Saya ingat ramai di antara kita, saya tengok kalau muslimah apa semua dah road to Ramadan, baca Quran dan sebagainya, itu dia tidak akan jadi macam terbantut di hari pertama. Di hari pertama lah dia rasa macam nak baca Quran, hari pertama lah rasa nak buat, jadi dia akan jadi muslimah. Dia tak akan mengambil masa yang berat untuk menyelesaikan satu juzuk yang besar itu tanpa persiapan awal. Contohnya kalau Ramadan sekarang ni dah surah masjid dah penuh dah. Surah masjid dah penuh dah. Zuhur nanti penuh, asar penuh, sebab hari cuti tak ke mana tapi surah tak penuh. Jadi satu something wrong lah kan. Kalau hari lain kita kata office. Jadi perlu waktu dah start warm up dah masuk dah. Terasa walaupun Ramadan tu tak masuk lagi, tapi bahan kerinduan Ramadan tu dah terasa, dah nampak dah. Orang dah start datang. Sebab untuk menyambut Ramadan ini. Ya Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita nanti pun bila masuk Ramadan ini tidak rasa lalai, tidak terasa macam dipesongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Isra dan Mi'raj berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menangis melihat jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab umat Nabi Muhammad adalah 1/3 daripada 1/3 ahli syurga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad ni akhir kedudukannya, tapi orang yang terawal masuk syurga. Kan? Sebab tu umat-umat yang diberi ini lah di antara keistimewaan yang menjadikan umat Nabi Muhammad ni umat yang terbaik, Nabi yang terbaik, ialah kelebihan-kelebihan yang banyak. Kelebihan-kelebihan yang banyak. Ya, contohnya Lailatul Qadar tu satu malam 83 tahun sekadarnya. Kalau seseorang setiap tahun dia akan mendapat Lailatul Qadar, kelebihan yang banyak. Dan segi amalan-amalannya kan banyak. Jadi kelebihan-kelebihan yang ada pada kita ni ialah di bulan Ramadan ini, maknanya semuanya adalah gandaan-gandaan sampai 700 kali ganda. Kan? Banyak kita lihat hadis-hadis tentang Ramadan ni. Saya terbaca ada 50 hadis lebih tentang kelebihan-kelebihan Ramadan yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan Ramadan ni. Jadi kita ucapkan tahniah kepada kita, insya-Allah, supaya kita mendapat Ramadan ini dengan terbaiknya. Jadi sedikit saya ingin menceritakan tentang bagaimana kita, pertama kita kena ada, bila ada Ramadan ni, ataka Ramadan syahrul Quran, bulan yang turunkan oleh Quran, bulan rahmat, bulan yang semuanya rahmat kepada Allah daripada kita, bulan maghfirah, bulan keampunan, semuanya diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bulan atqu minan nar, bulan yang dibebaskan kepada kita di hari kiamat nanti, dia bebasan daripada api neraka. Dan semestinya kita merasa kegembiraan di Ramadan ini. Waktu Ramadan ini kita datang rasa kegembiraan. Kebanyakan daripada masyarakat orang Islam dia gembira waktu 1 Syawal. Waktu Syawal tu sangat gembira, sangat-sangat gembira, tapi gembira pula tak ikut cara Islam pula. Tapi di Ramadan ni macam gembira, tapi lebih gembira lagi di waktu 1 Syawal ini. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara-perkara yang kita kena buat ialah kita sama-sama kegembiraan, farah, sangat-sangat happy bila kita Ramadan. Sebab apa? Bila kita dah termasuk dalam satu Ramadan ini, kita rasa macam kita dah dapat kebaikan-kebaikan yang kita ada. Dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam antara Ramadan ini juga perkara-perkara yang kita perlu kalau kita dengar sebelum Syaban juga, iaitu jangan ada di antara kita di Ramadan ini persisihan di antara sesama kita. Syahna, mana Allah mengangkatkan amalan kita seperti hari Isnin dan hari Khamis mingguan, dan Allah akan pending ataupun stop amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi di antara dua orang yang bergaduh ini berbaik-baik. Maknanya pending daripada amalan. Amalan seseorang itu akan
tertangguh sekiranya dia ada hubungan ataupun dia tidak ada baik di antara. Sebab itu dalam persisihan itu tak lebih dari 3 hari saja. Ini mana pentingnya tentang hubungannya. Dan kita juga kena perlu ada merasakan, walaupun kita sekarang ni kita tak masuk lagi dalam Ramadan, kita kena ada kita kena ada niat untuk melakukan amal soleh. Contohnya kita niat untuk sembahyang subuh akan datang setiap hari, akan menunaikan qiyamul lail, akan menunaikan solat tarawih bersama imam. Mana habis bersama imam, bukan dia semayang saja habis 8 rakaat dia keluar. Tidak, dia mesti habis dengan bersama imam. Hatta insarafal imam. Itu maknanya package yang paling lengkap sekali. Dan kita lihat bahasanya kalau seseorang itu dia datang tarawih selama 30 hari, maka 30 hari dah seolah-olah dia mendoakan kepada Allah, kepada ibu bapa dia. Doa kepada ibu bapa dia dalam situ, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa alidina. Ya Allah, sesungguhnya Engkau membawa keampunan dan suka kepada kamu, maka ampunkanlah kedua ibu bapa kami, kedua ibu bapa kami. Jadi kat situ kita dah ada package semua dah. Dan di bulan Ramadan ini, bulan yang rahmat, maknanya kita datang Ramadan, jumpa kawan, Assalamualaikum, senyum, tanya, itu dah satu sedekah dah. Bukan datang dengan keadaan yang tunduk, tidak bertegur siapa di antara satu sama lain. Tak, bulan rahmat di mana kita bertegur di antara satu sama lain, senyum, kasih sayang di antara kita. Dan sesiapa yang hamma di mana dia rasa nak buat, cita-cita nak buat satu-satu amalan tu pun dia dapat pahala dah. Dan kalaulah kita berniat nak bersedekah, niat tahun ni nak khatam 3 kali, niat tahun ni nak buat sedekah, niat kali nak solat duha. Sebab raja amalan yang besar di waktu malam ialah qiyamul lail. Kalau di waktu siang hari, amalan yang terbaik ialah solat duha. Kalau malam, qiyamul lail. Kalau siang hari adalah solat duha yang paling kelebihan yang besar sekali antara solat-solat sunat. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk kita menunaikan Ramadan ini sendiri. Okay, dalam banyak hadis-hadis yang kita buat, kita tengok dalam ni adalah banyak perkara-perkara yang mencacatkan Ramadan, yang merosakkan Ramadan, yang kita kena elakkan perkara itu supaya kadang-kadang kita buat amalan baik dah, tetapi merugikan kita. Contoh Ramadan, maknanya seseorang itu cukup senang untuk puasa perut, kan? Budak-budak kecil pun boleh puasa, nak hilang perut. Tapi untuk puasa dan nak solat dan puasa untuk menjaga mata, puasa untuk menjaga telinga, itu agak susah daripada Allah. Sebab tu banyak hadis-hadis. Siapa yang berpuasa dia tidak meninggalkan perkataan keji, maka tak perlulah dia berpuasa sebenarnya. Mana puasa itu sia-sia saja. Lebih-lebih lagi puasa mata. Puasa mata tak payah pergi pasar Ramadan, bazar Ramadan. Puasa melalui Facebook ini kan. Sebab dalam Facebook, dalam kehidupan kita ni adalah minit saja. Tengok klip ni 5 minit, klip ni 7 minit, klip ni 10 minit, dah sekali jadi setengah jam. Tengok cerita kisah ni, lepas tu kisah ni nak jumpa ustaz satunya, lepas tu dia tunjuk gambar sini, lalas kali jadi setengah jam, jadi 1 jam. Bila nak baca Quran, mengantuklah. Sebab tu yang benda macam tu, itu yang merosakkan kita. Kita dah tahu apa yang menjadi kelemahan pada saya. Kelemahan saya, kita tengok WhatsApp group. Kita ada WhatsApp group surah, WhatsApp ini, WhatsApp ini. Jadi nak layan semua WhatsApp tu semua tu mengambil masa sampai setengah jam. Sedangkan setengah jam tu kalau dah dibaca Quran dah dapat 1 juzuk dah. Tapi Quran tak bergerak lagi. Nak dapat hari yang ke-10, Al-Quran baru juzuk yang kedua. Itu contohlah kan. Jadi kita harap benda-benda macam ni kita dah tahu apa kurangan-kurangan kita. Jadi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang puasa iman maknanya dia beriman dengan puasa, bukan masuk saja mengharapkan pahala daripada Allah sebagai mengikut perintah Allah,
wahtisaban, dia mengharapkan daripada pahala-pahala yang dapat tu. Kita tahu kita mengharapkan pahala puasa macam mana, dan kita mengelak daripada puasa-puasa itu jadi mana delete, spoil amalan-amalan kita. Banyak dalam bulan puasa ni amalan-amalan yang merosakkan amalan puasa. Maknanya rawa ma'afil rajulin dakhala alaihi fansalafa qabla an yaghfir lahu. Maknanya sangat rugilah, sangat celakalah seseorang itu bila masuk Ramadan, maka keluar dari Ramadan qabla an yaghfir lahu. Bila keluar Ramadan, dia dosa yang belum dihapuskan lagi. Sedangkan waktu itu waktu yang murah sangat Allah bagikan. Kan? Allah bagikan perkara itu untuk sebagai nak menolong hambanya supaya diampunkan dosanya dengan kelebihan-kelebihannya, tapi dia still tak dapat. Pintu-pintu syurga yang luas terbuka, dia tak boleh masuk. Yang masuk pintu lain pula. Yang kedua, perkara yang menyebabkan dalam bulan Ramadan ini, yang pertama tadilah kita kata maknanya dia tak dapat memohon keampunan kepada Allah. Sebab itu keampunan, memohon keampunan di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan ini sangat penting. Mana sekarang ni kita banyakkan istighfar, astagfirullahalazim, ampunkan. Jadi contohnya kita tengok contohnya, contoh sebab kan, kalau air dalam gelas ni, air lama ni dah dosa dah, kita kata dosa dah. Jadi saya nak masukkan air baru, tak boleh, sebab air ni dah penuh. Air ni dah penuh, sebab dah dia dah penuh dah. Jadi itu pasal saya nak takhalliyan, saya kena mengeluarkan air ni yang dosa-dosa yang baru ni untuk dimasukkan dengan amalan-amalan yang baru. Contohnya muslimah dan sebagainya. Kalau kita nak ngemas, nak beli satu perabot baru untuk hari raya, kita kena bersihkan dulu sebelum nak kemas. Ini ambil perabot baru letak, tapi sampah tak buang. Sampah tak buang, duduk macam tu. Yang tak aja baru, tapi tak nampak bersih. Jadi kena tahwaliyah, cleankan dulu, bersihkan dulu benda-benda yang kotor dulu, barulah kita baru nampak cantik. Macam ni kan, kalau dah dosa tu banyak, setiap dosa yang sebelum Ramadan sebelum dosa bulan Ramadan, masuk satu Ramadan dalam keadaan dosa yang banyak. Jadi sebab itulah dia menyeketat. Bila tak masuk, shiny tu tak masuk. Kan? Aku panggil cahaya-cahaya Ramadan tu tak akan dapat tembusi dalamnya, sebab dalam tu dah digelap dengan dosa-dosa yang lama. Aku panggil tidak tajdid, tidak renew taubat dia tu. Kan? Kita kena renew taubat dia. Kullu ibnu Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Semua kebanyakan manusia, umat manusia ni semua dalam keadaan berdosa, melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu orang yang bertaubat. Bertaubat ni maksudnya mengaku salah, kan? Kita pun manusia ni pun, kalau orang datang buat salah kita, dia kata, "Mak cik, saya salah, saya tersilap macam ni, merayu macam ni, pelik-pelik, merayu saya ni susah, saya ni." Tak apalah awak, saya tak apa, saya tak ambil tindakan apalah, saya bilang maaf. Itu manusia yang susah. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lagilah kita kena merayu-rayu, berdoa ilhad. Contohnya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu benda kepada contoh manusia, kata saya nak minta duit, saya susah, saya nak balik kampung, saya tak ada tempat lain lah, nak minta mereka tu encik lah, kalau encik tak bagi susahlah saya nak pergi minta kat mana. Begitu juga kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhan ku sesungguhnya saya ni dah keadaan lemah, sesungguhnya macam mana saya nak kuatkan Ramadan saya ni, ya Allah permudahkanlah segala, janganlah menyulitkan hidup saya, ya Allah ampunkanlah dosa saya melakukan salah dulu, saya tak tahu, ya Allah ampunkanlah saya. Minta dengan bahasa kita dan merayu-rayu, seolah-olah meminta-minta sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta bertaubat ni, astagfirullahalazim, dan kita perbanyakkanlah banyak bertaubat. Itu sebab itu dalam Ramadan ni kita kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya zikir pagi lepas subuh, pasar, lepas semayang, banyakkan zikir. Sebab zikir ini mengingatkan kita, menguatkan kita supaya kita tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya haram, yang menghalang kita daripada mendapatkan Ramadan yang baik ialah dosa-dosa yang lampau. Dosa-dosa yang lampau yang tidak dibersihkan lagi. Sebab tu kita masuk di bulan Ramadan ni dah kadang-kadang qalbun salim, dalam hati yang bersih. Tidak ada dosa lagi dalam satu Ramadan. Satu Ramadan tu dah start dengan buku baru, dengan catatan, dengan keazaman yang baik. Dan dosa ni sebenarnya kan, contohnya dosa sedikit sahaja pun,
Contohnya dosa sedikit saja pun boleh menghalang seseorang itu daripada qiyamul lail. Kan contohnya seorang tu dia nak qiyamul lail tapi malam tu dia macam melakukan satu dosa, dia agak susah nak bangun untuk qiyamul lail sebab disebabkan dosa yang kecil saja. Apatah lagi dosa-dosa yang besar ni yang menghalang daripada dia rasa macam tengok semacam Ramadan orang dah pergi sibuk-sibuk kat apa panggil penuh dengan kereta dekat surau orang ni, tapi dia rasa macam tengok Ramadan dia, Ramadan tu tak lama lagi raya lagi kan. Itu je lah. Dia tidak rasa macam gairah sebab hati dia tertutup. Sebab disebabkan oleh dosa yang padat itu, tidak ada ruang lagi untuk cahaya-cahaya iman untuk masuk walaupun di bulan Ramadan sekalipun. Kita perlu juga banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan ini supaya hati kita tenang. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa yang kita lakukan, yang saya lakukan daripada dosa-dosa yang lama. Ya Allah, ampunkanlah dosa. Ya Allah, dosa-dosa banyak ini yang menyebabkan kita ni susah untuk khusyuk dalam solat. Nak solat pun susah. Dan bila kita solat nak susah, macam ada je halangan-halangan solat itu menyebabkan kita terkhusyuk. Dan bila kita tengok, bila dengar macam keisafan dengan kematian, dah mati ya. Sakit apa? Umur muda lagi ya. Macam tu je lah. Dia tidak kata, ya Allah, dia mati, aku pun akan mati nanti. Dia pun sebaya dengan aku, dia pun masih muda lagi, ya Allah, macam mana. Jadi kita rasa macam, saya pun tidak ada amal lagi. Itu macam kita dengan macam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita ni milik Allah dan kita akan kembali lagi. Itu maksudnya. Bila dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu macam seolah getar diri itu, pasal seolah dia pun akan coming soon nanti. Dia pun akan ikut sama sekali mati selepas ni. Supaya hati kita lembut, kita kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matulah kita banyak perlu bertaubat sebelum Ramadan ini. Kalau sampai Ramadan tu dah, itu cerita lain. Di bulan Ramadan kita terus kematian kadang-kadang datang mengejut. Saya ingat kisah dalam musim-musim banjir dulu, musim bulan 2 bulan banjir. Ada satu keluarga di selatan Thailand, dia ada 7 orang, satu keluarga. Dia bawa kereta malam atau banjir sampai dekat sungai itu, tiba-tiba sungai itu runtuh dengan 7 orang jatuh dalam sungai itu. Dia tak ada apa-apa pun, biasa jalannya, tapi sampai kat situ dia mungkin tanah mendap, terus 7 orang tu jatuh, 7 orang tu mati dengan anak kecil sekali. Jadi kita lihat maksudnya Allah, kita tak tahu sebenarnya ketetapan. Wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan. Kita tak tahu apa yang kita akan usahakan esok. Tak tahu. Wa ma tadri min ayyi ardin tamut. Dan kita tak tahu di bumi mana yang kita akan mati. Di bumi mana kita tahu, dan bila kita tak mati tu. Sebab itu persiapan tu bukanlah kata kita niat mati tu kita duduk kat surau tu, tak. Bila kita buat mati tu kita buat ahsanu amalan. Linabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah akan uji kita dengan amal-amal yang terbaik, the best amalan. Jadi kat sini dia tidak kata the most, amalan yang paling banyak, tak, dia paling the best, amalan yang paling baik sekali. Amalan paling baik tak perlu banyak, tapi amalan itu adalah amalan yang ikhlas, khas lillahi ta'ala. Dan tentulah amalan itu mengikut syarak lah. Dan kita banyak melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Melazim istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menghadirkan hati. Bila kita kata astaghfirullahalazim, kita ingat dosa kita. Astaghfirullahalazim. Ingat dosa kita dan ingat bahawa keampunan, ya Allah, hapuskanlah dosa, ya Allah. Sebab di antara dosa-dosa ni perlu dihapuskan. Sebab tu seseorang tu dia datang di akhirat nanti dengan dosa-dosa yang banyak, dan bila ditunjuk, Allah tunjuk amalan-amalan kepada dia, dia lihat tak ada dosa-dosa dia. Ya Allah, di mana sedangkan aku banyak melakukan dosa-dosa? Maka Allah kata, satartulakan, aku telah menyuruhkan amalan-amalan kamu dan aku telah ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi dosa-dosa ni akan tetap berada selagi kita tidak delete. Tidak delete. Dan ada juga dosa-dosa ni dia secara automatik dia akan hapus sendiri tanpa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya melalui wudu, melalui kita datang berjalan kaki, kita datang ke surau, kita dalih boleh ampunkan dosa kita. Itu dosa-dosanya itu
Dosa-dosa kecil itu Allah ampunkan dosa-dosa. Tapi dosa-dosa yang besar kita mau bertaubat kena belum declare lah. Kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di bulan Ramadan ini, bulan yang besar, bulan yang kelebihan ini, maknanya kita kena letakkan perkara-perkara itu dengan banyak berzikir. Di bulan Ramadan diletakkan dia dengan episod-episod drama, kan. Bulan puasa dia start kena keluar drama. Kalau bahasa Arab dia buat musalsalat, episod-episod drama, episod-episod. Sedangkan drama-drama itu tidak mendatangkan apa-apa pun. Kelebihannya yang datang kelebihannya adalah, jadi daripada kita tengok drama 1 jam sebelum buka tu, lebih baik kita baca Quran. Tapi di dalam hal saya kata, ini dapat ibrah ni, tengok drama ni dapat apa panggil hikmah, dapat pengajaran. Itu tak mungkin. Lebih lagi dengan lagu, banyak kan. Lagu-lagu ni banyakkannya lagu ni kadang-kadang 4 minit. Satu lagu 4 minit, 3 minit setengah macam tu. Kalau 2 lagu, 4 lagu, kalau 10 lagu dah 40 minit dah. 40 minit dah dengar lagu betul ke. Sedangkan Al-Quran tidak bergerak. Jadi sedangkan itu di bulan Ramadan. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang kita tak perasan dah. Jadi kita bersama dengan anak kita terus dengar lagu terus, dengar lagu ni. Atau lagu nasyid pun dia ada muzik juga. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di sikit saya akan baca tentang kelebihan Ramadan ini. Dan banyak hadis-hadis tentang Ramadan ini kan. Contohnya Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah, "Iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah." Maknanya bulan Ramadan ini sistem dah bertukar. Sistem alam, sistem pentadbiran Allah bertukar. Dah bertukar. Tapi manusia tak nak bertukar, kan? Futihat abwabul jannah. Maknanya futihat, dibuka pintu-pintu surga. Di mana pintu rahmat dibuka luas. Dan kita tahu bahawasanya sewaktu Allah menciptakan alam ini, Allah ciptakan pakej manusia dalam alam ini dengan 100 rahmat. 100 rahmat. Dan sekarang ni kita menggunakan 1 rahmat sahaja. Kan di antara contohnya dalam hadis kata seekor kuda, dia mengangkat kakinya supaya tidak pijak anak dia itu sebagai rahmat, sebagai sayang kepada anak dia itu adalah sebahagian rahmat. Dan ibu yang menyayangi anak dia pun rahmat. Tapi Allah lebih menyayangi hamba-Nya lebih daripada ibu menyayangi anaknya. Contohnya kalau kita kata, kalau kita dalam satu nak dinilai hukum dia, siapa nak minta ayat ibu jadi hakim ke atau nak minta Allah jadi hakim? Dan pastilah akan minta Allah jadi hakim. Sebab Allah lebih rahmat lagi pada seseorang ibu itu sendiri. Bagi bayangkan mana kasih sayang Allah kepada kita. Sebab itu datang di Ramadan ini dengan kelebihan-kelebihan banyak. Futihat abwabul jannah, pintu neraka, pintu surga dah dibuka luas supaya dimasukkan semuanya. Wa ghulqatil abwabun nar, dan dikunci, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan. Katanya syaitan tertentu saja ditutup. Ada syaitan yang terbuka. Yang syaitan yang terbuka adalah syaitan yang berkombinasi ataupun dia kolaborasi dengan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu maknanya dengan nafsu sendiri pun syaitan yang diikat pun kita kalah. Bagaimana syaitan yang dilepas macam tu saja, kan? Satu hadis lagi daripada Abu Hurairah, "Iza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan." Masuk saja hari Sabtu nanti awal Ramadan ini, sufidat syayatin, syaitan tidak ada kuasa lagi untuk wa maradatis jin, dia dibelenggu syaitan. Wa ghulqati abwabun nar, dia ditutup pintu-pintu neraka. Falam yaftah minha baba, tidak buka pun pintu-pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Fala yaghliq minha, tidak tutup pintu surga, dibuka semua. Wa yunadi munadi, dan mereka berpanggil, "Ya baghil khair," wahai orang-orang yang nak kebaikan, akbil, terimalah offer ni. Akbil, mana terima. Qabul mana? Macam kita nikah ni kan. Ijab qabul. Ijab tu mana offer, qabul tu terima. Mana akbil, terimalah offer daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bukakan pintu surga, ditutup pintu neraka supaya untuk memberi mudah kepada umat manusia ni. Sebab syaitan ialah yang paling besar sekali musuh kita. Aduun mubin. Dia berada dalam kita dan dia ada pengalaman beribu-ribu tahun dah, sehingga kan dia dapat memperdayakan bapa kita Adam AS di surga. Setakat nak
nak menundukkan kita yang biasa-biasa ni cukup senanglah kan. Melainkan kita kena iyaz-billah, memohon kepada Allah perlindungan. Satunya hadis, atakum Ramadan, Nabi Muhammad beritahu kepada kita, atakum Ramadan. Nabi Muhammad kata, ni Ramadan datang ni, syahrul mubarak, bulan yang paling berkat. Furida Allah azza wa jalla alaikum siyamahu, difardukan kepada kamu puasa. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Maknanya bila pintu langit dibuka, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa dimakbulkan setiap saat dalam masa 30 hari itu. Wa tufliqu abwa fihi abwabul jahim, ditutup segala pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughallu fihi mardatus syaitan, dibelenggu syaitan. Lillahi fihi lailatun, ingat dalam Ramadan itu fihi lailatun, satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, mana 83 tahun. Faman hurima khairaha, sesiapa yang dihalang daripada kebaikan, faqad hurima, siapa yang tak dapat kebaikan lagi di bulan Ramadan, maka dia memang dah dihalang lah. Memang tak ada, memang nasib lah kalau tak dapat jadi kelebihan yang banyak yang diberikan bulan Ramadan ni, dia tak dapat catch up, tak dapat ambil satu pun, Masya Allah, tak dapat diampunkan dosanya, tak dapat dikurangkan dosanya, tak dapat menambahkan pahalanya, maka agak malang lah bagi dia. Faqad hurima, kebaikan yang ada, kebaikan yang ada tu, mana kalau bukanlah di bulan Ramadan, bila lagi kan? Kalau di bulan Ramadan dia tidak rasa terdetik nak buat amal ibadat, tapi syaitan akan datang, syaitan akan menjadi taswif. Syaitan akan jadi taswif ni mana nafsunya akan menjadi macam taswif ni mana taswif ni maknanya melengah-lengahkan. Tak apalah, awal lagi, nanti 10 terakhir saya akan pulun habis-habisan. Saya akan pergi nanti dia kata baca Quran, tak apa, nanti selepas zuhur saya baca Quran, selepas zuhur pergi bazar Ramadan, tak apa, nanti selepas Isya ngantuk, nanti sebelum subuh tak bangun. Jadi maknanya hari-hari berlalu macam tu, dah kali sampai dah nuzul Quran, sampai nuzul Quran tak baca lagi Quran, baca pun tak habis dah. Nabi tak apalah, nantilah Ramadan tu akan datang. Itulah maknanya taswif, berlengah-lengah. Nak buat tadi, nak buat ni. Tak apa lagi, 5 minit lagi sampai lah tu. Dah pergi tak sempat. Macam itulah syaitan akan nafsu tu akan membawa kita supaya kita melengah-lengah. Yang ini paling penting hadis ini adalah as-salawatu khamsah, sembahyang 5 waktu ini, sembahyang 5 waktu di antara 5 waktu ini, wal Jumat ila Jumat, hari Jumat dengan hari Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan terlepas dengan Ramadan dengan ini, 3 perkara ni mukaffarat ma bainahunna. Maknanya kita penghapusan dosa kita ni harian, penghapusan kita mingguan, dan penghapusan kita tahunan. Kan? Maknanya kalau seorang tu dapat satu hari, dia clear dosa. Hari Jumat dengan Jumat lepas hari, clear dosa. Ramadan dengan Ramadan, mukaffarat maknanya penghapusan ma bainahunna, di antara mingguan, di antara harian, mingguan dan tahunan itu akan dihapuskan dosa. Ma bainahunna, di antara mereka, iza stanabat kabair, melainkan dosa-dosa besar dia kena memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kita ni sebenarnya dalam keadaan kebaik. Sebenarnya kita jangan takut sangat. Sebenarnya kita adalah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, datang ke surau, datang banyak bukan. Tapi kita kena ada perasaan takut. Sebenarnya kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kena Ustaz awang, boleh tak kau mati minggu depan? Saya tak nak dosa lagi. Sebab kita rasa macam tak cukup. Tapi sebenarnya kita dah banyak buat kebaikan juga, tapi kita rasa lebih takut dengan Allah, tak takut kurang tak ada. Kurang yang kita lakukan adalah banyak yang kita rasa macam tak bersedia untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan Ramadan ini terbaik amalannya, insya-Allah. Semoga Ramadan itu adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Seolah Ramadan terlepas tak ada lagi dah. Kan? Orang ahli kubur terpaksa minta, ya Allah, irji'un, kembalikanlah supaya dia mendapatkan Ramadan ini. Maka mansum Ramadan
Ghufira lahu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Akan diampunkan dosa yang telah lalu, dosa lepas daripada sebelum ni. Wa man qama lailatul qadar. Siapa yang dapat bulan Ramadan, siapa yang tarawih 30 hari, dia dapat Ramadan, dia dapat Lailatul Qadar. Simple je Ramadan ni. Orang akan fikir pelik-pelik tentang Lailatul Qadar. Satu hal datang menunjuk, ya, kau dapat Ramadan, kau dapat Lailatul Qadar. Tak, bukan macam tu. Bukan macam tu. Kerana sesiapa yang dalam beramal ibadah itu, taklah seorang itu tak akan tahu dia dapat Lailatul Qadar, tidak dapat semua. Sebab itu di antara amalan-amalan yang dihisap di akhirat esok, amalan lain semua dihisap. Tetapi bila sampai bab puasa, Allah kata tak boleh hisap. Wa ana ajzi. Di hari pada mahsyar nanti Allah kata ana ajzi. Aku akan pilih sendiri amalan-amalan itu di depan kita di akhirat nanti. Sebab itu dalam bulan puasa ni kita akan dapat dua kegembiraan. Satu kegembiraan waktu kita berbuka puasa, dah selama 12 jam, 11 jam setengah kita akan gembira dapat nikmat balik semula. Dan yang paling gembira sekali sewaktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan nilai sendiri puasa ni. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan balas sendiri. Sebab apa? Dia menahankan makanan, menahankan minuman min ajli, kerana aku, bukan kerana lain. Sedangkan dia boleh untuk dia tidak berpuasa, boleh makan dan sebagainya. Lepas itulah kita nak makan minum, saya berpuasa ni. Macam itulah perasaan itu. Saya nak ambil rasuah ni, dosa ni. Dia perasaan macam tu. Maknanya God conscious, mana ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa panggil Allah watching ni, maknanya muraqabah. Allah mengatur lihat, dia rasa macam dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara bulan Ramadan ni. Asyamu junnah fala yarfasu wala yajhad. Wa in amruhu qatilu wasyamatu falyakul inni shaimun maratain. Mana hadis ni kata kalau dalam bulan Ramadan nanti ada orang ajak, jom kita pergi makan, jom kita bersembang-sembang, cakap-cakap, mengumpat di antara ulama-ulama jadi ini saya kita berpuasa ni, tak boleh macam ni, dosa ni. Kita kena ingat macam itulah. Jadi di antara sedikit kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni dapat menunaikan Ramadan dengan terbaiknya. Sikit lagi, minit lagi. Sikit lagi saya nak bagi sikit maknanya kita lihat bahawasanya kalaulah Ramadan ini tak ada, kan kita berada di dalam kubur nanti adalah sangat susah. Jadi bulan Ramadan ini biarlah kita berada di atas bumi ini, kita berbuat dengan terbaik-baiknya. Kalau dalam Ramadan tahun akan datang ni, kan banyak di antara orang yang dah pergi sebelum kita ni. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dipermudahkan amalan kita, dipanjangkan umur kita supaya kita dapat menunaikan Ramadan ini dengan terbaik dan sebelum di antara Ramadan yang terbaik. Dan satu lagi kita lihat kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan supaya kita untuk mengkhatam Al-Quran. Ramadan ini Syahrul Quran. Yang insya-Allah surah pun akan ada buat tadarus dan sebagainya, ataupun kita buat di rumah dan sebagainya. Pun sekurang-kurangnya kita dapat khatam 2 kali lah. Satu hari satu juzuk, satu muka surat 3 minit ataupun 2 minit setengah. Jadi dalam 45 minit dapat 1 juzuk, 45 minit 1 juzuk, 90 minit 2 juzuk. Jadi 45 minit takkan tak ada masa kan, 45 minit. Tapi itu adalah perkara yang susah melainkan orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang mulia ini, dia pagi yang mulia ini, semoga kita diberi rahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita akan mendapat Lailatul Qadar dan kita dapat walillahi mutaqa minan nar. Maknanya di waktu malam kita minta, ya Allah, Allah ma'atik, dalam satu doa ni kita kena ada juga, Allah ma'atik biqabi wa riqai ababuna minan nar. Ya Allah, bebaskan aku daripada belenggu api neraka dan kedua ibu bapa aku. Allahumma atik riqaman. Itu sangat penting doa-doa yang diberi kita sebagai seorang anak. Allahumma atik riqabi wa riqai ababuna minan nar. Ya Allah, ampun, bebaskanlah kita, bebas daripada api neraka. Wa zalika kullu lillah. Tiap-tiap malam kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan membebaskan diri senarai-senarai kita daripada senarai ahli neraka. Agak untung kita dapat bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan ini Allah memberi kekuatan kepada kita. Dan satu lagi, kita ingatkanlah, carikanlah doa-doa, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu, hafal doa-doa
supaya kita dapat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Nanti kita tak susah nak doa. Bila kita nak minta, kita nak minta Allah tu. Saya nak minta apa? Saya tak tahulah minta. Jadi kita kena ada satu perkara sebelum kita nak datang nak minta dengan seseorang itu, kita kena buat senarai apa yang kita nak minta. Listkan supaya kita dapat minta dengan dia dengan senang. Jadi kita nak minta sampai sana tercegah. Rabbana atina. Mana kita perbanyakkan hafalan, cari mana-mana doa kan. Ada satu hari itu saya masuk dalam guru itu 100 doa Rasulullah. Dalam Facebook ada 100 doa yang oleh Rasulullah. Sana kita banyakkan hafal ataupun baca tak pada doa, tapi yang penting kita tahu mana-mananya. Okey, salam. Kita akhiri dengan majlis ini dengan baca doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min zalika ya liman maula wa ya liman mujib. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Ramadan akan menjelma nanti ya Allah. Oleh itu ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, permudahkan segala urusan kami ya Allah. Datangkanlah Ramadan ini dalam keadaan kamu meredai kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah kesehatan dan kemudahan kepada kami untuk kami menaikkan ibadat ini dengan sempurnanya. Ya Allah, ya Allah, kurniakanlah kami malam Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami malam Lailatul Qadar ya Allah. Kurniakanlah kami dalam malam Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang diterima segala amalan dan mendapat keampunan dan rahmat dan kebebasan daripada api neraka. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berkatilah hari-hari terakhir di bulan Sya'ban ini menuju bulan Ramadan ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kau jangan pisungkanlah hati-hati kamu dalam perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah dan tidak mendatangkan pahala kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahim. Jadikanlah kami ialah orang-orang yang sentiasa berzikir dan mengingatimu ya Allah siang dan malam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, angkatlah segala amalan-amalan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat-taubat kami sebelum Ramadan ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di Sya'ban yang masih ada lagi ini ya Allah, dan sampaikanlah kami untuk menunaikan sebagai tetamu di bulan Ramadan ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami semasa berada dalam majlis ini ya Allah. Sebagaimana berkata malaikat, qumu maghfur lakum, maka beredarlah kamu dalam majlis ini dalam keadaan kamu diampunkan segala dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Tambahkanlah amalan-amalan kami ya Allah supaya kami dapat menjadi hamba yang bertakwa bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali maaf, kita ambil masa sikit setengah tak sedar.